Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang berusaha Tuan Khairul Anwar bin Ahmad, pengarah agensi anti dadah Negeri Perlis. Yang berusaha Tuan-Tuan Timbalan pengarah ADK, yang berusaha pengerusi tangkuasa pencegahan dadah Negeri Perlis, yang dihormati Encik Azmi bin Salim, pengerusi Masjid Al-Mustaqim Seriap, Tuan Imam Encik Abdullah bin Omar, ahli tangkuasa, seterusnya tuan-tuan dan ahli panel, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita bukan saja dapat menunaikan solat maghrib secara berjemaah, tetapi alhamdulillah kita dapat sama-sama menghadirkan diri untuk sama-sama kita berada dalam majlis forum pada malam ini. Dan alhamdulillah pada malam ini forum kita bertajuk Hidup Sihat Masyarakat Sejahtera. Dan untuk membicara dan mengupas tajuk forum kita pada malam ini, Masjid Al-Mustaqim telah pun menampilkan dua panel kita yang berpengalaman. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, forum kita pada malam ini adalah anjuran agensi anti dadah Negeri Perlis dengan kerjasama daripada Masjid Al-Mustaqim. Dan alhamdulillah kita hari ini ada dua panel yang telah kita tampilkan. Yang di sebelah kanan saya ni, yang handsome orangnya tu, dah memang tuan-tuan pun dah kenal. Kalau saya tak perkenalkan diri pun dah kenal dah. Tapi nak kenalkan juga, iaitu Fadilatul Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah. Ustaz Ahmad Sirajuddin ini asalnya daripada Kedah, ya. Betul, no? Tapi tak duduk di Kedah, tuan-tuan jangan bimbang lah. Sebab Kedah lagi bertakut pula. Tapi tak duduk di Perlis. Dan sekarang menjawab jawatan sebagai Ketua Penolong Pengarah Dakwah dan Takmir Masjid di Jabatan Ayawat Islam Agama Islam Negeri Perlis. Dan berpengalaman dalam bertugas juga di sebagai pegawai falak di Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan berpengalaman juga sebagai penolong pengarah bahagian pengurusan masjid di Jawi bukan Jawi sana, Jawi di Kuala Lumpur, Jabatan Agama Islam Wilayah di Kuala Lumpur. Jadi banyaklah pengalaman, dan sekarang ni merangkap sebagai imam besar di Negeri Perlis ini. Jadi alhamdulillah. Dan manakala di sebelah kiri saya juga tak kurang berpengalaman dalam bidang dadah ni lah. Kalau kita lihat, dia ni berasal, Ustaz Encik yang saya perkenalkan dia ni ialah Encik Elias bin Jasin, iaitu penolong pengarah ADK Negeri Perlis. Dan sebelum ni beliau berpengalaman selama 15 tahun Encik ni pengalaman selama 15 tahun di ADK seluruh negara, dan pernah juga bertugas sebagai di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan berasal dari Perlis baru sebulan. Sebulan. Jadi baru lagi lah jadi Perlis, tapi orang Perlis. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, bersempena dengan malam yang berbahagia ini, insya-Allah untuk tidak kita membuang masa, saya ingin meneruskan forum kita pada malam ini bertajuk Hidup Sihat Masyarakat Sejahtera. Dan kita alhamdulillah dalam keadaan COVID-19 ni semua orang nak hidup sihat, Ustaz, ya. Jadi untuk meneruskannya, saya nak mempersilakan bagi Ustaz menerangkan sikit apakah yang kita maksudkan dengan hidup sihat masyarakat sejahtera dalam konteks agama Islam kita. Silakan bagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Terima kasih Ustaz Muhammad bin Abdul Ghani selaku moderator dan selaku imam dan selaku timbalan pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, rakan panel Tuan Haji Alias Mijasin, dhif dikehormat ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ni dalam program forum yang dianjurkan oleh agensi Intidadah Masaan ADK bersama dengan masjid. Alhamdulillah, tadi masa bergerak daripada Katong risau dah dengan hujan lebat tu kan, alhamdulillah ni kira ramai lah, kira dapat sandak kat dinding dah tu kira kemah tu kan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, hidup sihat masyarakat sejahtera, tajuk yang cantik. Walaupun tuan-tuan rasa tajuk tak apa nak sunnah pun kan, setengah orang denok kalau tajuk sunnah bid'ah tu ramai kan, seolah macam agama ni hanya bincang bab sunnah bid'ah sahaja, padahal agama ini agama yang syumul, merangkumi semua bidang. Bahkan tajuk kita pada malam ni merangkumi semua bidang. Tengok perbincangan di malam ni, dia kena awal tu bagi nampak bombastik sikit, baru nampak menarik kan. Sebab orang kata leh dadah je, dadah pun jangan haduk hilang kasut kita tukir dadah lah kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, hidup sihat masyarakat sejahtera, saya nak buat perbandingan yang mudah sahaja. 3 hari lepas 691 kes positif COVID-19. Kemarin 489 kes positif. Hari ini 375 kes positif COVID. Saya rasa kita semua tak tenang. Walaupun 80% kes yang positif itu mai dari penjara. Penjara Al-Ustaz dan penjara di Sabah sana. Hak awam ni sebenarnya hak 2 minggu lepas, 3 minggu lepas sebelum kes bermula di penjara, memang jumlah banyak turun kan, jumlah mungkin hak bawah 10, hak belah naik 20 lebih, naik 30 lebih, tiba-tiba naik ratus terus kan. Nak cerita bagaimana bila berlaku COVID-19 menggambarkan kepada kita hidup kita tak sihat. Bila sebahagian masyarakat kita tak sihat, dijangkiti oleh COVID-19, kita haduk kat rumah, main masjid pakai mask, bawa sejadah sendiri, buat penjarakan fizikal, kita jaga, kita keluar masa stay at home, duduk kat rumah pun kita rasa risau. Saya rasa Ustaz Muhammad mungkin lebih perasan keadaan di sekolah sekarang ni, sampaikan kita terpaksa buat pengumuman kat masjid. Nak habaq keadaan di sekolah sekarang ni terkawal kan, terkawal. Itu pun ramai hak tak main hantar anak ke sekolah sebab takut COVID-19. Jadi kita nak cerita, kalau hidup kita tak sihat, memang masyarakat takkan sejahtera. Sebab itulah apa yang kerajaan tetapkan melalui perintah kawalan pergerakan sehinggalah sekarang, perintah kawalan pergerakan pemulihan dan sebagai tempat yang bersyarat semua ni, tujuan dia untuk maslahah inilah, tujuan dia untuk memutuskan rantaian COVID-19 supaya nanti ada orang yang terakhir COVID-19 habis kat dia, habislah, lepas tu tak ada arah. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni kita tak tahulah habis bila kan. Orang hak tak main masjid dulu, bila kita kata sallu fi buyutikum, dia kata sembahyang kat rumah, aku nak pergi masjid, awak tak bagi main masjid kan. Bila muazzin kata hayya ala salah, jom mai sembahyang, tak mai pun kan, tak mai pun, padahal keadaan dah terkawal. Tetapi apa yang saya nak buat perbandingan tuan-tuan sekalian tentang hidup sihat ni, bandingan yang mudah kan. Sebelum COVID-19 kita tak pernah lah nak kena pakai produk macam ni. Selama ni hak pakai macam ni gaya doktor ya kan. Lah kita pun mask kan, ada kadang setengah tu mask sampai seminggu
Kan peringkat awal di PKP siap ada yang rajin pergi basuh mas masuk dalam mesin basuh. Kan punya tak biasanya. Ada hak setengah tu pakai mask, nak boleh makan sekali dia pakai dua, atas satu bawah satu. Kan lepas tu duk suar nasi celah-celah tu. Allahu akbar. Tambah-tambah hak main masjid ngantuk tak payah, mask tu tarik naik ke atas, tutup mata, boleh tidur ayo. Kan? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, nikmat sihat disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Bila bercakap tak ingat ada panel yang kedua, tapi tak apa, baru 5 minit Ustaz. Tak apa Ustaz Muhammad abang dah setiap panel 25 minit, lari baru 5 minit untuk saya. Tuan Haji jangan risau, Ustaz tak ambil punya masa, kita kira bedok 25. Okey, tuan-tuan rahmat Allah sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, "Irtanim khamsan qabla khams." Rebutlah 5 peluang sebelum datang 5 peluang. Maksudnya, rebut maksudnya kita nak kena dapatkan 5 peluang yang Tuhan bagi kat kita ni. Kan Nabi kata, "Syababaka qabla haramik." Masa muda kamu sebelum datang masa tua kamu. Anak muda mungkin dia tak rasa macam kita rasa dululah. Zaman kita baru kahwin, zaman kita 30-an, zaman kita 40-an, kita rasa tak podan kot, nak pencin nanti mai masjid. Dan mai umur kita dah ada penyakit, kita terpaksa terima hakikat kita tak guna masa muda kita tu. Kemudian Nabi kata yang kedua, wasihataka qabla saqami. Masa sihat kamu sebelum datang masa sakit. Macam nikmat sihat yang kita dapat tuan-tuan sekalian, selagi tak mai sakit kita tak rasa nikmat tu. Bila mai sakit gigi, Allah sakitnya gigi, sakitnya kan. Orang awal sakit gigi ni bila masuk 30-an dia mula dah naik gigi bongsong. Dia mula dah naik 40-an, susu pun tak minum dah, gigi mula berlubang, nak kena cabut dah geraham. Bila naik 50-an dah mula dah pergi ke gigi taring, 60-an gigi cabut semua dah. Kan sakit gigi barulah nak sebut Allah, Allah, Allah. Bila migraine baru nak sebut Allah, Allah. Masa sihat kita tak rasa. Koklah masa sihat kita nak kata alhamdulillah aku sihat. Kan? Dulu sebelum COVID-19 jarang kita sebut alhamdulillah. La ni 375 kira ni Allahu Akbar, terkejut. 3 hari lepas 691 rekod kes terbanyak. Hari ni pun rekod lagi, kemarin pun rekod lagi. Rupanya hak masa PKP baru ni paling tinggi pun 270. Dahsyat. Kemudian Nabi sebut lagi warinaka qabla faqrik. Masa kaya kamu sebelum datang masa miskin. Bila mai miskin, masa PKP baru ni ramai jadi asnaf terkejut. Kan, asnaf terkejut. Kira 70,000 asnaf dalam Perlis ni masa PKP baru ni, lajak lagi sampai ke 90,000. Tu rakyat Perlis tu, negeri lain pun sama lah. Kan, bila duit tak ada barulah nak masuk duit dalam tabung. Masa duit banyak tak ingat pun. Kan, ini keadaan kita tu sekalian. Kemudian Nabi sebut lagi wa faragaka qabla syughli. Masa lapang kamu sebelum datang masa sibuk kamu. Wa hayataka qabla mautik. Nabi sebut yang terakhir, masa hidup kamu sebelum datang masa mati kamu. Nak usaha baca Quran sekarang ni lah. Kan nak tunggu masa mati orang nak baca Quran kat kita, kita pun tak pasti pahala sampai tak sampai. Kan, ada pandangan kata sampai, ada pandangan kata tak sampai. Kan, masa ni peluang kita nak sembahyang sunat, masa ni lah kita nak solat Jumaat. Kan, jadi ini peluang dalam kehidupan kita sebelum datang kematian kita. Dan Nabi sebut lagi dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, nak cerita kelalaian manusia. Nabi kata ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Nabi kata ada 2 nikmat yang manusia terleka dengan 2 nikmat ni. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sihat dan nikmat masa lapang.
masa sihat kita terleka dengan nikmat tersebut, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, saya nak simpulkan untuk soalan yang pertama. Jadi hidup sihat ni, untuk menjaga kesihatan adalah satu amanah yang Tuhan bagi kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kata, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqan. Nabi kata, inna li rabbika 'alaika haqqan, kamu terhadap Tuhan kamu ni ada tanggungjawab, ada amanah kita sebagai hamba terhadap Tuhan kita. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan ada tanggungjawab kita terhadap ahli keluarga kita. Tanggungjawab kita sebagai ketua, sebagai ayah, sebagai mak, sebagai anak, ada tanggungjawab kita sebagai ahli keluarga. Yang ketiga, Nabi kata wali nafsika, dan ada tanggungjawab terhadap diri kamu. Maksudnya tanggungjawab terhadap diri kamu ni maksudnya kita kena jaga diri kita. Sebab itulah sebenarnya kita jaga kita itu adalah tema untuk COVID-19, dan itulah amanah yang Tuhan suruh kita jaga. Kita jaga kita. Kalau kita tak jaga kita, siapa nak jaga kita? Masuk dalam hadis tu, wali nafsika 'alaika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqah. Nabi kata, hendaklah kamu tunaikan setiap amanah mengikut amanah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haram kita memudaratkan diri sendiri. Tema perbincangan kita malam ini berkaitan dengan dadah. Kan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi kata la darara wa la dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Hisap rokok memudaratkan diri sendiri. Hisap rokok dikala orang ada berdekatan dengan kita memudaratkan orang lain. Hisap rokok diri sendiri dah dosa dah, memudaratkan orang lain 2 kali dosa. Minum arak mudarat diri sendiri, mabuk memudaratkan orang lain, ada dosa tambahan pula. Yang ketiga, wajib merawat bila kita tidak sihat. Kan, bila dah ada gejala COVID-19, jangan duk biar kat rumah lah. Ada tanda-tanda kena pergi klinik lah cek. Sebab setengah tu dia tak apa kot ustaz, tak apa kot. Gejala COVID-19 ni macam sesama ya. Dia virus yang mana dia serang tu, kalau kita sesama 3 hari hingga 7 hari selesai. Tetapi COVID-19 ni dia kuat sikit, dia perlu 2 minggu baru dia lega sendiri. Kan, ada gejala kena pergi cek. Sebab kita memudaratkan keluarga kita, memudaratkan kawan-kawan kita. Dan yang terakhirnya ialah, tuan-tuan sekalian, setiap orang kena jaga diri sendiri supaya sihat. Mudah-mudahan kita boleh jadi sebagaimana yang Nabi sebut, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia, Nabi kata, mereka yang umur panjang. Nak umur panjang ni kena jaga kesihatan elok-elok dan baik amalan dia, barulah kita menjadi manusia yang terbaik dalam kalangan manusia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih bagi Ustaz. Saya nampak definisi itu jelas ke arah keagamaan kita, bahawa hari ini kita tertipu. Saya nak ambil yang Ustaz kata tadi itu, menarik tu. Kita manusia ni tertipu dengan 2 nikmat tadi tu. Satu yang nikmat sihat, satu lagi nikmat lapang. Waktu kita lapang, kita pun tak berebut-rebut Ustaz. Kita nak bersihkan diri kita sebagainya, masa tu kita tak kalut. Kan? Apatah lagi dalam keadaan kita sihat, lagilah kita tak ambil kisah. Bila kita sakit saja, barulah kita nak cari jalan macam mana ni, apa dia pula ni jadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya itulah tuntutan dalam agama kita, supaya kita, Allah Subhanahu Wa Taala bersabda dalam Quran tu, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jadi ini ialah persoalan-soalan supaya kita jangan mencampakkan diri kita ke arah kebinasaan. Jadi oleh kerana itu, kesihatan ke arah keagamaan ini perlu diberi perhatian. Bukan itu saja, malah kesihatan untuk diri kita dari aspek ilmu kesihatan perlu juga diambil berat, terutama dalam keadaan COVID-19 hari ini yang Ustaz cerita tadi meningkat, hari menurun sikit kan, tetapi kita tak tahu lagi
Tetapi kalaulah kita ni sentiasa menjaga kebersihan diri kita, insya-Allah kita akan selamat. Sebab itu pelajar-pelajar kita di sekolah hari ni, kalau nak ikut statistik tengok graf ni, kita perlih paling rendah sekali kehadiran anak-anak kita ke sekolah. Kerana apa? Takut. Tapi kalau kita sihat, gaya hidup kita sihat, insya-Allah kita akan selamat dan terhindar daripada COVID-19 itu. Dan untuk itu saya ingin bertanya sikit kepada Tuan Haji Ilyas ni tentang bagaimana gaya hidup sihat masyarakat sejahtera ni dari aspek kesihatan. Mungkin boleh Tuan Haji cerita sikit kepada kita. Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innamal hamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Tuan Haji Muhammad bin Haji Adugani, rakan sahabat panel saya Ustaz Ahmad Sirajuddin bin Abdul Sattar Al-Hafiz, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila digandingkan dengan Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar Al-Hafiz ni, saya rasa kedil, rasa sejuk dah lah, cuaca sejuk. Saya takut pada. Tapi bila tengok kawan-kawan saya daripada agensi Intidadah Kebangsaan, saya cuba memberanikan dirilah. Kita dah lah kecil berhadapan dengan imam besar pula yang badan pun besar. Jadi kita ni rasa kedil lah. Macam mana pun tak apalah. Saya apa orang Perlis, nak lari pun memang kampung sini kan, nak pergi mana lagi kan. Orang kata kalau pergi perang tu, antara 7 perkara yang membinasakan ya Ustaz, satu daripadanya adalah lari daripada medan perang ya. 7 dosa besar. Jadi tak boleh lari no. Tadi Ustaz dah hurai dah definisi sihat dari sudut Islam. Saya rasa Ustaz dah kupas habis dah kot. Saya rasa boleh balik kot. Saya tadi berdoa, duduk berdoa kan. Saya rasa saya dengar kuliah Ustaz ni, apa nama, bagilah Ustaz cakap lama lagi kan. Jadi sampai giliran saya 5 minit. Okey lah kan. Itulah. Jadi balik kepada sihat tadi. Dia bila sebut sihat tuan-tuan, bukan saja sihat fizikal, tapi juga sihat mental, kesihatan mental. 5 prinsip maqasid syariah, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Ya Ustaz, wajib dijaga oleh orang Islam. Tadi Ustaz dah cerita dari sudut Al-Quran, saya cerita dari sudut sekular pula, sebab kita belajar lagu ni. Saya dulu dari sekolah agama Alwiyah Ustaz. Bolehlah sikit-sikit kan. Tuan moderator tadi mula dengan definisi kesihatannya. Dah tua-tua ni dia kena tanya balik, lupa. Menurut WHO, saya pun baru study petang tadi, sibuk. Tuan pengarah suruh macam-macam. Jadi minggu ni sibuk, tak sempat nak study. Tapi tak apalah nak. Harap tuan-tuan sudilah mendengar lah. Walaupun saya tak boleh cakap hebat macam Ustaz tadi lah. Saya cerita dari sudut bidang saya lah. Menurut WHO, World Health Organization, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kesihatan adalah keadaan yang sempurna, sihat dari segi fizikal, mental, rohani dan sosial,
Kesihatan fizikal merangkumi 7 aspek. Ni saya tengok ni bukan kata saya tak erti, tapi saya tak mau hilang fakta. Nah, nanti orang kata apa? Tuan Haji Alias dia goreng cakotiau. Jadi kita nak cakap fakta, nanti baru kita nak ulas. Sabar Ustaz. Kalau Ustaz pun dia akan letak kitab depan kan, dia baca kitab kan. Biasanya saya tengok Tok Guru pun dia akan letak kitab depan. Ya, tuan berita. Jadi kita pun tengoklah. Yang pertama, sihat dan sempurna tubuh badan. Keadaan dalam dan persekitaran rumah yang bersih dan teratur. Ni kata WHO, definisi sihat. Keadaan alam sekeliling yang tidak menjejaskan kehidupan. Tempat tinggal yang sempurna, pemakanan yang seimbang, bekalan air yang bersih, udara yang bersih. Kesihatan mental dan rohani merangkumi 4 bidang utama, iaitu daya pemikiran dan sikap yang positif, dapat menyesuaikan diri dengan keluarga, rakan sebaya dan masyarakat, ada perasaan kasih dan sayang, ada rasa penerimaan, penghargaan dan bersyukur. Kesihatan sosial pula adalah perhubungan yang baik dengan ahli keluarga, rakan sebaya, jiran dan juga masyarakat. Tadi ahli final pertama ada sebut tentang nikmat, antaranya nikmat kesihatan, nikmat Islam yang kita ada. Ya? Saya masuk terus nak tajuk dadah nak geram. Apa kata ni apa ni cara ADK, forum ADK tapi cerita tazkirah kan. Saya masuk start pasal saya tengok masuk Isya 8-18 kan. Tapi tak apa lah, majlis ilmu ni dia boleh lanjut kan Ustaz. Kita tadi ahli panel pertama dah sebut tentang nikmat kesihatan. Tetapi tiba-tiba nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu dia salah gunakan. Yang saya sebut tadi, kesihatan fizikal adalah berkaitan dengan mental, kesihatan akal fikiran. Pepatah Arab mengatakan al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sihat terletak pada badan yang sihat. Akal yang sihat terletak pada fizikal yang sihat. Ya cikgu. Sebab tu budak-budak kalau duduk dalam kelas, duduk study, baca buku, ulat buku, cikgu akan halau pergi padang bermain pendidikan jasmani. Sebab dia bila badan sihat, insya-Allah mental dia pun akan sihat. Tetapi yang kita cerita tadi, bila nikmat Allah didustakan, dia telah salah guna. Dia telah merosakkan yang kita sebut tadi 5 prinsip maqasid syariah tadi itu, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Akal ni, mental. Bila sebut tentang dadah ni, dia lebih banyak merosakkan mental, emosi, fizikal dan mental. Biopsycho-spiritual. Maksudnya Allah Ta'ala dah bagi dah. Saya bagi contoh, kita punya di otak kita ni, dia dah cukup dah, dia punya deria rasa dan sebagainya dah cukup dah. Tetapi bila seorang itu mengambil sesuatu jenis dadah, sesuatu jenis bahan yang terlarang, yang boleh merosakkan, macam Tuan Pengusi kata tadi, wala tulku aidikum ila tahluqah, aidikum ila tahluqah, janganlah kamu ila tahlukah, janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke jurang kebinasaan. Lebih kurang lagu tu maksud bahasa Perlis. Jadi maksudnya yang dah ada dah kan, yang Allah Ta'ala dah bagi tu, bila dia ambil satu bahan yang berupa dadah ni adalah bahan kimia psikoaktif kita kata, ya, yang boleh merosakkan sistem saraf otak dan saraf tunjang.
Bila dia ambil tu dia, misalnya kita kata di bahagian otak kita ni ada beribu apa yang dinamakan sebagai neuron di otak kita ni. Neurotransmitter nama dia. Dia ada bermacam-macam perasaan yang dia sampaikan kepada emosi kita. Bila orang tu dia ambil, saya bagi contoh macam syabu. Ais, syabu ni nama glamour dia ais. Trend penagihan dadah di negeri Perlis ni tuan-tuan adalah ais. Bahawa begitu banyak tangkapan yang dibuat di negeri Perlis ni adalah dadah jenis ais. Ada di Langkawi dia panggil batu. Nama saintifiknya methamphetamine hydrochloric, ais ataupun syabu. Bentuk dia tuan-tuan tengok tadi yang rakan-rakan saya letak di luar tu, pameran tu, macam ais. Sebab tu dia panggil ais, tapi bukan macam aiskrim. Tu ibu bapa penjaga kena perhati tengok. Anak saya tu dia simpan tawah dalam beg sekolah ni. Bukan tawah dia tak simpan tu. Orang masa zaman saya budak-budak tu dia buah telaga nak bagi ayat tu ni. Tu tawah. Ini syabu tuan-tuan. Dia macam ais, macam gula batu tu. Tapi dia pecahkan, dia adalah cara macam mana dia ambil bahan tersebut. Dadah ni dia ada pelbagai cara pengambilan mereka. Ada cara hisap, ada cara hidu, ada cara suntikan. Yang terbaru ni dia pakai tampal lagu tu. Apa nama macam plaster tu, lagi canggih. Jadi banyak cabaran sekarang lah. Jadi Allah Ta'ala dah bagi dah. Dia punya, kita punya tahap, kita punya perasaan tu. Kalau rasa gembira, orang kata bila kita dapat sesuatu, kalau penjawat awam kita kata dapat bonus ke dapat gaji, kita gembira. Seorang dewasa dapat anak, tuan pengurusi dapat cucu, muda lagi nak minta maaf, dapat anak kecil kata, mesti rasa seronok, gembira kan, normal lah kan. Tapi yang ni dalam suasana sedih, mak meninggal ataupun ayah meninggal, dia ketawa, berlawanan kan, ketawa. Allah Ta'ala bagi dah elok, dah dia cantik, tiba-tiba orang sedih dia ketawa. Ataupun kita kata perasaan euforia. Euforia ni dia istilah yang perbuatan yang melampau. Orang sedih dia ketawa. Ketawa atau pula melampau, ketawa yang melampau, sedih yang melampau dan sebagainya. Itulah yang dihadapi oleh seorang penagih dadah yang mentalnya rosak. Bila mental rosak ni tak sihat lah. Ya, ahli panel. Cukup ke masa saya untuk orang utama? Okey, bagi Ustaz dengar cakap pula. Terima kasih Tuan Haji Ilyas. Nampaknya banyak idea tu, bukan kata tak banyak idea tu kan. Dah boleh mengupasnya. Dan kalau kita lihat apa yang disebut oleh Tuan Haji Ilyas tadi tu, bahawa sekiranya anak-anak kita ni terlibat dengan penyalahgunaan dadah, dia boleh merosakkan mental dia. Jadi bukan kita lihat dari segi kesihatan fizikal saja, malah kesihatan ini, hidup sihat ni perlu juga dilihat dari aspek mental saja. Dan kalau anak-anak kita ni terpelihara daripada ataupun masyarakat terpelihara daripada penyalahgunaan dadah, maka hidup sihat. Dan kita bukan hanya nak melahirkan masyarakat, tapi nak melahirkan juga tokoh-tokoh orang-orang hebat dalam masyarakat kita. Seperti mana ahli panel kita dua orang ni lah, tokoh-tokoh yang hebat kan. Dan saya teringat dalam sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Siddiq Fadil ketika dia menulis sebuah buku yang bernama Minda Melayu Baru. Ketika dia mengulaskan tajuk membina generasi berkualiti, iaitu pemimpin masa depan. Kita kata sebagai tomorrow leader lah, pemimpin masa depan. Di mana dalam bukunya itu dia
merakamkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang bermaksud, dan mereka seharusnya takut kepada Allah seandainya meninggalkan di belakang mereka zuriat keturunan yang lemah. Oleh itu bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mereka menggalakkan perkataan-perkataan yang betul dan menepati kebenaran. Jadi dalam mengungkapkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, dia juga menceritakan, Profesor Dr. Siddiq, dia menceritakan juga tentang bagaimana situasi satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mana berada bersama sahabat beliau. Kata dia nampak cerita ni macam orang kata apa, melawak ayah. Cerita itu macam melawak dengan sahabat-sahabat. Dia kata, ya wahai sahabat-sahabatku, mari kita berangan-angan. Itu macam melawak lah kan, tapi angan-angan. Jadi dia tanya, wahai sahabatku, apakah cita-cita kamu? Jadi para sahabat ni, salah seorang dia kata bahawa saya ini bercita-cita supaya kalau boleh dalam rumah kita duduk ni dipenuhi dengan intan dan permata. Kerana dengan intan dan permata ini, kata dia, bahawa aku dapat belanjakan, sedekah dan belanjakan pada jalan Allah. Jadi saya nak tanya lagi kawan-kawan dia, tanya sahabat-sahabat dia lain semua, tanya. Sehingga sahabat-sahabat kata, ya Amirul Mukminin, kami tak tahu lah nak cakap apa lagi dah kan. Lah kami nak dengar pula, kata, daripada Amirul Mukminin sendiri, apakah dia angan-angan Amirul Mukminin ni, kami nak dengar pula kan. Jadi kata Amirul Mukminin, wahai sahabat-sahabatku, aku punya cita-cita yang lain daripada kamu. Aku bercita-cita untuk melahirkan orang-orang yang hebat seperti Abu Ubaidillah Al-Jarrah, seperti Muaz bin Jabal, seperti Salim Maula Abu Huzaifah. Dan dengan orang-orang yang hebat ini, mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat yang nantinya akan dapat mendaulatkan kalimah Allah. Jadi maknanya orang-orang yang hebat ni orang yang sihat, Ustaz, no? Sihat minda dia, sihat akal dia, sihat rohani dia. Jadi dia menjadi orang hebat. Jadi ungkapan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar itu bukan calon-calon ungkapan, tetapi dia merupakan satu dialog yang cukup bermakna. Satu dialog yang cukup bermakna, dialog yang membawa satu mesej yang penting untuk membina generasi berkualiti dan melaksanakan impian-impian dan cita-cita umat hari ini. Jadi oleh kerana itu, untuk nak melahirkan satu masyarakat yang sejahtera ini, saya nak tanya kepada yang berbagi Fadilatul Ustaz Ahmad Sirajuddin, bagaimanakah kita nak melahirkan masyarakat yang sejahtera dalam konteks agama Islam ni, yang memberikan kepada kepentingan kepada negara kita hari ini? Yang bagi, silakan Ustaz. Bismillah. Terima kasih Ustaz Muhammad selaku moderator, rakan panel dan tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Apa yang Tuan Haji Halia sebut tadi tu, kita tengok bagaimana orang yang ada asas agama, lepas tu dia sambung bidang akademik yang lain. Dia cara nak jet tu kan? Sebab tuan-tuan cuba tengok macam ni, tengok saya tidur ya. Dulu masyarakat kita dulu, ustaz-ustaz lah, bila hanya didedah dengan kitab agama sahaja, tanpa belajar sains, tanpa belajar geografi, tanpa belajar ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan kimia. Dulu orang tak kisah dulu ganja kan, ganja, rokok yang memudaratkan, tambah ais tu pula orang kata okey ya kan, makan teh ais kan, minum teh ais, rupanya ais tu ais yang maksud dia lain kan. Sebab tu orang yang kena bidang agama ni sampai sekarang pun sebagai ustaz duk tahan ni patah rokok, kata harus kan. Dia kata apa yang mudaratnya, padahal kalau pi ke kimia
Kan contoh macam ais tadi, syabu tadi tu, kira dia kacau emosi tu, sepatutnya sedih, dia pergi gelak pada ketika tu, bercanggah dengan tabiat sebagai manusia. Kan, jadi apa yang saya nak sebut di sini ialah itulah Tuan Jenderal Aliah cakap pendek sangat, itu je sebenarnya nak cakap tu. Tapi Ustaz cuba singkatkan masa ni, sebab tadi 15 minit dah, Ustaz ada 10 minit, minta Ustaz 3 minit dah duk jet tu, kan ada 7 minit je. Okey, tuan-tuan rahmat Allah sekalian, kadang-kadang masyarakat kita ni, kadang-kadang kita terpengaruh dengan sesuatu bukan melalui orang yang berada di bidang dia. Kan, kadang-kadang kita tengok contoh hadis palsu yang disebarkan masyarakat. Orang tu apalah salahnya sebarkan hadis palsu, kan hadis juga, niat baik, padahal hadis kena tanya bidang orang bidang hadis lah. Kan, orang bidang fiqh, bidang fatwa, bidang sains, bidang geografi, orang kata tak apalah nak menghadap kiblat, menghadap je lah sebelah barat tu. Kita kata tak, sebenarnya menghadap arah kiblat pun tengok sebelah mana, sebab matahari awal tahun, tengah tahun, hujung tahun, dia bukan berada pada tempat yang sama. Kan, sebab tu kita tengok orang tanam jenazah dulu, kita tengok baru ni tanam awak, kod ni awak lah ni jadi kod lain. Sebab apa? Sebab kita kira kedudukan matahari di sebelah barat. Kan, begitu juga orang yang berada di bidang dia. Jadi apa yang saya nak sebut di sini adalah berkaitan dengan sejahtera. Sejahtera ni tadi Tuan Haji sebut tadi tentang bila sebut sihat, sihat bukan pada fizikal sahaja, sihat pada dalaman spiritualnya. Begitu juga sejahtera. Islam yang kita anuti ni daripada perkataan salam. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salam bainakum. Nabi kata kamu tak akan masuk syurga sehingga kamu beriman kepada Allah. Kamu tidak dikira beriman sehinggalah kamu berkasih sayang antara satu sama lain. Nabi kata, nak tak aku nak cerita kepada kamu suatu perkara yang mana apabila kamu buat perkara ni, kamu akan berkasih sayang antara satu sama lain. Nabi kata, afshus salam bainakum, sebarkan salam dalam kalangan kamu. Apa makna salam? Salam ialah ucapan sejahtera sesama kita. Masuk masjid, assalamualaikum, sejahtera kepada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi, sejahtera ke atas kamu dan rahmat daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sejahtera ke atas kamu rahmat Allah dan keberkatan daripada Allah. Allahu Akbar. Agama yang kita anuti sangat cantik apabila kita memahami makna dia. Bahkan Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nak cerita orang Islam terbaik, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam ni ialah, ni hakikat orang Islam ni. Oh, bunyi dah masa ni, kira kita azan dulu kot noh. Tak mungkin kata-kata saya lebih hebat daripada azan, kan? Jadi hak saya nak sebut ni, saya rasa azan lebih hebat lagi, kita azan dulu, kan? Jadi kita minta bila kita azan, lepas tu kita sambung balik. Wallahu a'lam. Allah Akbar.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. La ilaha Bismillah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, Al-Muslim, Nabi kata orang Islam ini ialah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam hakikatnya, ini Islam yang terbaik, ialah yang mana orang Islam yang lain selamat. Kita ni orang Islam, orang lain selamat dengan kita. Saya dengan Ustaz Muhammad, saya rasa selamat duduk sebelah dia. Seberada dengan Tuan Haji Aliyah, saya rasa selamat dengan dia. Begitu juga kita semua. Kita kalau kata ada seorang kita kata, dia mai dah, kita tak sebut mai, kita mangkuk ni saya lagi hilang selipar aku. Tu bahasa lembut tu sebut mangkuk tu. kan kita rasa tak tenang walaupun ada seorang. Jadi orang Islam yang sebenarnya ialah orang Islam yang lain rasa selamat dengan dia min yadihi, tangan dia, perbuatan dia, walisani, dan lidah dia. Kadang-kadang kita tak selamat dengan lidah orang ni, kan? Sebab dengan lidah kita tu, dia ni mulut dia mengata habis. Kadang mulut orang membinasakan kita sebenarnya, kan? Jadi ini agama Islam yang kita anuti, agama yang sejahtera. Kita sejahtera untuk kita dan kita juga mensejahterakan orang lain. 2 minit lagi. Dan saya nak tutup bagaimana hakikat Islam, agama yang kita anuti, agama yang mempunyai ciri-ciri yang mensejahterakan orang lain. Al-Islam, apa makna Islam? Kita kena faham dulu. Kadang-kadang kalaulah orang kafir tanya kita, apa makna Islam? Apa yang kita nak jawab? Kan saya salah satu jawatan saya di Perlis ni, pendaftar mualaf negeri Perlis. Kadang-kadang kawan-kawan nak masuk Islam tu, Siam ke China ke India ke, dia tanya, Ustaz, Islam tu apa Ustaz? Untuk mudah saya faham. Payah kadang kita nak bagi makna yang mudah untuk dia faham. Seolah-olah kita jumpa seseorang dekat airport, kita ada masa seminit je nak bercakap dengan dia. Dia tanya Islam kat kita. Kita kata Islam ni kena ngaji hadis 40 dulu. Nak gaji masa mana? Kita pun tak ingat hadis 40 tu. Kan? Kita kata Islam ni kena you kena faham surah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Kita nak sebut nama surah 114 surah tempoh seminit pun tak ada. Tetapi dengan ta'arif ni, Islam ada 3 ciri. Tuan Haji bagi isyarat ke? Bagi isyarat ke kat saya? Saya ada seminit lagi tu. Tak no? Okey. Terus kan. Okey. Al-Islam huwal istislamu lillahi ta'ala bitauhid, 1. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, 2. Dan yang ketiga wal khulusu minasyirk. 3 benda ni. Bila sebut Islam, dia merangkumi 3 ciri ni. Yang pertama ialah al-istislamu lillahi ta'ala.
kita menyerah diri kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkan Allah, mengatakan Tuhan itu satu. Ini beza Islam dengan mana-mana agama di dunia ni. Ini yang pertama. Yang kedua, walinqiyadu lahu bitta'ah, bukan setakat menyerah diri kepada Allah, bukan setakat mengaku Islam, tetapi walinqiyadu lahu, kena tunduk dan patuh kepada Allah dengan kita melakukan ketaatan, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, baru nama taat kepada Allah. Dan yang ketiga, wal khulusu minasyirk, agama yang kita anuti ni dalam bentuk penyerahan diri kita kepada Allah, dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah, kena ada yang ketiga, iaitu kena bersih, murni daripada perkara-perkara yang membawa kepada syirik. Kita semayang kerana Allah, kita main masjid kerana Allah, tutup aurat kerana Allah, buat sesuatu kebaikan kerana Allah, bukan nak tunjuk ke orang, bukan nak ria apa semua, itu adalah syirik. Termasuklah pemunian ibadah yang mana kita melakukan semua ibadah mengikut contoh yang ditunjuk oleh Nabi SAW, barulah kita dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera apabila masyarakat Islam kita memahami apa makna Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih bagi Ustaz, nampaknya jelas bagaimana konsep kita nak melahirkan masyarakat sejahtera dari kacamata Islam. Tapi yang saya berminat Ustaz, yang ketiga saya bagi tadi tu, itu bersih, murni daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat dari situ, bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, konsep ibadah juga melahirkan kesihatan, sifat bersih. Dengan kita berwuduk, kita pakaian hari ni, dalam keadaan sekarang ni kita tengok semua pakai bawa sejadah kan, bawa sejadah. Jadi pakai ada mask semua, datang scan dulu, kemudian sanitizer, pakai basuh tangan dan sebagainya. Hatta kita di peringkat sekolah sampai tak larat nak bagi sabun kepada anak kita, habis dia basuh habis semua kan, apa yang ada hand sanitizer tu habis semua kan. Jadi mau kepada kebersihan pada fizikal, malah meningkatkan kebersihan ataupun kita kata sifat spiritual kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Namun begitu, dalam hari ini kita lihat, baru-baru ni kita tengok ada satu tangkapan yang dibuat di Pulau Pinang, di mana ada satu markas kilang pemproses dadah, yang menyebabkan proses dadah ini boleh menghasilkan mak rempit ni, atau mak rempit pula, penagih-penagih dadah ni berpuluh ribu orang. So jadi oleh kerana itu kita lihat dalam suasana yang keadaan yang berlaku, kita nak melahirkan masyarakat yang sejahtera, tetapi kita dipalit oleh penyalahgunaan dadah oleh kumpulan-kumpulan yang tertentu ni, dan dia telah pun mengambil tempat dalam masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat menjadi tidak sejahtera. Jadi oleh kerana itu saya nak minta Tuan Haji terangkan sikit kepada kita bagaimanakah cara kita ni nak mengatasi masalah ini bagi melahirkan masyarakat yang sejahtera, terutamanya dalam keadaan-keadaan yang begini hari ini. Ya, silakan Tuan Haji. Terima kasih Tuan Pengerusi. Sebelum kita nak pergi kepada masyarakat sejahtera ke, aman ke, sihat ke, dia bermula daripada rumah. Apa-apa pun akan bermula daripada pendidikan di rumah, asuhan ibu bapa. Orang Melayu kata bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Bapa borik, anak rentik. Pepatah masa zaman dulu lah. Dan ni orang tak pakai kot. Jadi saya selalu dengar bila AADK, agensi yang tidak ada kebangsaan, buat program di masjid, mereka duk kata, mereka ni saya cakap boleh mereka kata apa buat di masjid, orang masjid ni semua baik-baik, bukannya ambil dadah. Siapa ambil dadah dia angkat tangan sajalah. Bukan maksud saya tu persepsi masyarakat. Program di masjid adalah untuk orang-orang yang beriman, orang yang baik, orang yang tak terlibat dengan dadah. Tetapi mereka lupa kita bukan nak masuk syurga seorang kan Ustaz. Di belakang kita ada isteri kita, ada anak-anak kita, ada jiran-jiran kita, kaum kerabat kita.
firman Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, At-Tahrim ayat 6. Ustaz tolong tegur, saya dah lama tak hafal Quran. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Duk rasa kita main masjid ni tak apalah, anak di rumah okey lah. Anak saya duduk dalam bilik pun tak nak keluar rumah punya baik. Anak dia apa duduk tengok handphone. Tuan-tuan, dalam handphone tu macam-macam benda ada. Dia boleh gugur 1001 mak nenek dalam tu. Nak proses dadah berada dalam tu. Ya? Pernah berlaku pada anak almarhumah Azian, saya tak nak sebut lah, seorang artis. Anak dia tu yang ditangkap proses dadah, dia belajar cara nak proses dadah di dalam internet. Itulah kita duk kata anak aku baik duduk dalam bilik, tak kacau orang, tiba-tiba muntah kan. Terutama cerita tu yang 18 tahun ke atas. Jadi segalanya bermula daripada rumah. Macam saya kata tadi lah, kalau bapa beri anak rentik, tuan-tuan dan perempuan, Tuan Pengurusi Timbalan Pengarah Perancangan Jabatan Pendidikan ya, Negeri Perlis, cerita tadi ada sentuh tentang Ponting keciciran pelajar, kalau saya tak silap ada sebut dia kan. Keciciran pelajar itu tanggungjawab ibu bapa lah. Saya nak kaitkan benda ni sebab cerita di Langkawi masa saya ikut seminar Ponting, seminar keciciran pelajar di Langkawi. Tak apa kot, cikgu saya cerita pasal budak cicir no. Dia tak kacau email sekolah cikgu. Saya tak sebut sekolah lah. Cikgu-cikgu, guru kaunselor tu ditanya oleh pengarah pendidikan, apa pasal sekolah ni ramai budak cicir? Sekolah Pulau Tuba paling tinggi, budak cicir, budak tak main sekolah, Ponting paling tinggi lah. Terutamanya bila hujung tahun nak masuk cuti, hujung tahun tu bulan 11 mereka cuti dulu. Cikgu kata kami, terutama kaunselor lah yang jaga pelajar kan, tak boleh nak buat apa lah cikgu. Pasal apa? Awak yang tak pergi tanya ibu bapa. Ni nak cerita ni. Cikgu tetap pergi sekolah nak mengajar. Cikgu naik bot daripada Kuah nak pergi ke Pulau Tuba. Saya cerita dulu sebab saya ketua daerah ADK Langkawi dulu, sebelum saya main sini lah. Saya pernah bertugas di Langkawi. Cikgu di sekolah menengah, kena sebut juga lah. Cikgu di sebelah Pulau Tuba tu bagi tahu, dia duduk di Kuah nak berulang pergi belah sana, naik bot. Pak, selisih dengan budak sekolah. Naik bot jugalah, mereka selisih kot. Lebih kurang lah betul ceritanya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu nak pergi mana? Cikgu nak pergi mengajar. Kamu kerja cikgu. Budak sekolah tu beritahu, cikgu nak pergi mengajar, dia nak pergi kerja. Ayah kamu tak marah? Ni ayah saya duduk sebelah. Ayah duduk sebelah, maksudnya ayah dia support. Ayah dia lebih suka anak dia bekerja daripada pergi sekolah. Tuan-tuan dan perempuan, jadi segalanya bermula daripada rumah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat, ada lagi masa? Saya nak berhenti kot no. Saya menghormati azan tadi. Aku liqauli hadza kan jana. Kajian oleh Alaska Division of Behavioral Health, dia buat kajian 2011, menyatakan faktor yang mempengaruhi seseorang itu adalah pengalaman individu itu, apa yang berlaku di persekitaran dia akan mempengaruhi sama ada dia melakukan perkara yang buruk atau yang baik. Terutamanya anak-anak muda remaja yang dinamakan faktor pelindung dan faktor berisiko. Dia semakin tinggi faktor pelindung tadi, maka semakin tinggilah dia untuk jadi seorang anak yang baik. Semakin tinggi faktor risikonya,
maka semakin tinggilah dia akan melakukan perkara yang negatif atau menjadi anak yang jahat. Apa dia tuan-tuan yang kata faktor pelindung ni? Ini bukan saya kata, kajian daripada Alaska Division of Behavioral Health 2011. Boleh google lah, ni maklumat ujung jari kan. Ustaz cakap ke, Cik Alih atau Haji Alih cakap ke, boleh google betul ke tak. Contoh faktor pelindung adalah hubungan dengan keluarga tu yang saya sebut tadi. Kalau bapa borek anak rantik, anak pun jadi ayam Jepun kan. Teruk lagi Cik Umarun pula. Gaya ibu bapa positif. Ni cerita dia Langkawi minta maaf yang isap rokok. Kadang-kadang ni hang pergi beli rokok kan. Maksudnya ayah tu. Saya malah nak cerita ada orang isap rokok ni. Ibu bapa berpendidikan tinggi. Ni nak cerita faktor pelindung Dia ibu bapa yang bercita-cita tinggi dalam pendidikan. Biasanya dia akan mempengaruhi anak dia ke arah pendidikan yang tinggi juga. Macam tadilah, jumpa cikgu tanya, kamu nak pergi mana? Nak pergi kerja. Ayah kamu tak marah, ayah dah support Cikgu buat apa nak kerja, buat apa cikgu nak pergi sekolah? Senang kerja di Langkawi ni. Berlambak nak kerja hotel, nak kerja dalam sektor pelancongan, bawa Grab lah, bawa taksi. Sekarang bila berlaku macam Ustaz kata tadi, COVID-19 yang mereka tak pernah jangka pun, habis kena buang kerja. Nak kerja lebih dekat PT3, pendidikan tak tinggi. Dulu seronok lah lepas kan. Masa tu tak ada anak isteri lagi kan tuan, cukup. Kemudian faktor tadi saya sebut faktor pelindung. Kemudian faktor risiko. Sejarah penggunaan dadah dalam keluarga. Tuan-tuan dan perempuan, di Langkawi pernah kita buat tangkapan mak, ayah, anak satu keluarga Ustaz, isap dadah. Tu nak kata apa? Betapa teruknya apa yang berlaku sekarang. Jadi adakah kita generasi dalam masjid ni nak tengok saja, nak masuk syurga seorang-seorang? Sedangkan 40 rumah di sebelah kita, jiran kita di sebelah kanan, belah kiri kan Ustaz, depan belakang tu, kita wajib ambil tahu, kita wajib jaga tepi kain orang. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi wa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi ala wa huwa azful iman. Itu selemah-lemah iman. Barang siapa melihat kemungkaran, barang siapa melihat ada pot penagih dadah, reportlah kepada Cik Umarun, ketua daerah IDK Perlis Selatan. Itu cara kita nak cegah kemungkaran. Kalau warni lah dengan tangan. Kalau belajar silat pergi penampang kuasa. Wa in lam yastati', jika kamu tidak mampu, dengan lisan kata-kata. Pergi kat pok tu, woi, hampa ni tak ada kerja lain, jomlah pergi masjid kan. Contohnya lah, wa in lam yastati' fa bi qalbi. Dan jika kamu tidak mampu, cukuplah membenci dengan hati. Ala wa huwa azful iman. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Kemudian konflik dalam keluarga. Ini faktor risiko. Dan sikap keluarga terhadap dadah. Kadang-kadang keluarga dia tak ambil tahu. Dia tak sedar pun anak dia sebenarnya dah lama terlibat dengan dadah. Tak tahu, tengok-tengok kena tangkap. Oi, anak aku baik ni. Dia marah kat polis. Anak saya tak pernah hisap dadah pun, tapi urin sangkut. Dia tak tahu, dia kata anak aku duk katok tawah dalam rumah tu, yang saya cerita tadi. Sebab itulah kita, saya boleh cerita sikit Ustaz, saya suka cakap ni ya, sambung sampai pukul 11 balik tu. Apa tadi cakap, lupa. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai ibu bapa, saya nak bagi tip.
Kita kena tahu tanda-tanda awal. Saya bagi tahu tanda-tanda awal. Saya nak cerita yang paling mudah sangat. Tak mau cerita yang bahasa Alaska, kapal tinggi, teori ni tak payahlah. Kita cerita yang sesuai dengan kita, no? Dengan tahap kepahaman kita lah. Bukan saya kata tuan-tuan tak hebat, hebat. Maksudnya apa yang kita tahu lah dengan tahap kepahaman kita. Dia Allah Ta'ala ni dia Maha penyayang, Maha pengasih. Sebelum apa-apa yang nak berlaku di dunia ini, dia akan bagi tanda-tanda dia. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahar rila ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Saya masa duduk di Penang dulu, dekat lebih kurang Kuala Muda lah. Kalau dia ada Kuala Muda Kedah, belah sini yang Pulau Pinang. Mereka cerita yang lepas tsunami, ingat tak tsunami? Tahun 2004 kan? 2004 lah. Mereka kata sebelum berlaku tsunami itu, nelayan kecil lah, bukan nelayan besar yang bawa buat besar lah, dapat tangkapan yang luar biasa. Tak pernah pun ikan yang besar-besar dapat tau. Pakak seronok tu dia ikan 10 kilo lah. Udang besar-besar semua kan. Tapi dia selepas daripada peristiwa tersebut berlaku tsunami. Tanda-tanda dia. Kalau nak lihat apa nak Tuan Haji Alias ni nak pasal apa, nak cerita dadah dengan dengan apa nama inna fi khalqis sama ni. Maksudnya tanda-tanda awal kita nak kenal penagih dadah ni. Macam mana? Kita tengok anak kita. Mula-mula anak kita ni seorang yang rajin pergi sekolah. Kan? Tiba-tiba dia dah mula malas. Dia dah mula nak menipu. Dia dah mula cakap bohong. Itu tanda-tanda awal. Kalau dulu anak kita ni ataupun cikgu dia tengok pelajar dia masa asalnya bersih, berpakaian kemas, berdisiplin, tiba-tiba dah mula apa? Lemah. Merosot fizikal dia. Rambut panjang, dulu rambut sematnya. Lepas tu jadi rambut panjang dan sebagainya. Lepas tu tanda-tanda fizikal dia. Mata merah, mengantuk. Kemudian dia suka mengunjungi tempat-tempat yang terpencil. Kalau di sekolah tu dia suka cari tempat-tempat store untuk mengambil dadah. Itu tanda-tanda awal dia lah. Lepas tu dia suka berbohong, suka menipu. Kadang-kadang dia suka minta duit. Tak berhenti-henti nak minta duit. Ada saja nak minta duit. Jadi last kali bila kita nak pasti betul-betul, kena urin. Kalau urin sangkut dia, asalnya macam tu kot. Sebelum nak habis ni saya nak baca pantun sikit kot. Bukit Cupin, Bukit Berangin, tempat orang duk ambil baja. Morfin heroin jangan duk tangin, banyak yang sudah tinggal rangka. Aku lu qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Tuan Haji Ilyas atas pengulasan tadi. Jauh sampai Kuala Lumpur, sampai Langkawi tu kan, naik bot sampai Rata. Jadi banyaklah pengalaman kalau sampai overseas lah tu kira kan. Jadi banyak pengalaman tu, dan oleh kerana masa kita pun dah agak lewat, saya pun tak buka soalan Ustaz, kepada ahli panel tak buka soalan. Saya nak bagi round yang akhir lah, kesimpulan 1 minit je Ustaz. Silakan Ustaz kalau ada apa-apa lagi nak tambahan. Terima kasih Tuan Moderator, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Saya nak sebut satu hadis tu je. La darara wa la dirar. Nabi kata jangan memudaratkan diri sendiri dan jangan memudaratkan orang lain. Barulah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah itu kita masuk dalam sanubari kita, jangan mudarat diri sendiri. Setiap benda yang mudaratkan, sebab yakinlah orang yang terlibat dengan dadah asalnya dia merokok. Itu sahaja. Mula dari situ je.
tak padanlah kalau kita nak pejuang sunnah dalam perlis ini dalam keadaan hak yang pejuang-pejuang tu masih ada merokok lagi. Tak selesai dah nak cakap bab syabu malam ni. Itu belum lagi kira ketum lagi tu. Ketum. Kalau ketum tu lagi dahsyat tu, kira menyeluruh dalam perlis ni sampai kerajaan di perlis arahkan semua pokok ketum ditebang. Kan dahsyat sungguh lah. Kira benda yang mudaratkan, kira macam ni tu bos sekalian. Hak mana mudaratkan? La darat. Jangan kita mudarat diri sendiri. Haram kita mudarat diri sendiri. Apatah lagi kita memudaratkan orang lain. Nabi SAW ada sahabat Nabi sebut dah, siapa yang makan bawang, makan daun bawang merah ke bawang putih ke, fala yaqrabanna musallana, jangan hampiri tempat solat kami, fa innal malaikah yata'azza bima yata'azza bihi banu adam, sesungguhnya malaikat rasa sakit, rasa susah, rasa terganggu sebagaimana anak Adam rasa terganggu disebabkan anak Adam yang lain mengganggu sesama sendiri. Mudah-mudahan forum pada malam ni dalam kita bincang dalam bab hidup sihat masyarakat sejahtera ni, dan kita salah seorang daripada orang yang memperjuangkannya, insya-Allah. Terima kasih bagi Ustaz. Ada di Tuan Haji ikut nak tambah apa sikit? Silakan. Terima kasih pengasih. Tuan pengasih, cuma saya nak maklumkan antara sebab program kita buat di Masjid Al-Mustaqim Seriap ni, sebab Seriap ni adalah satu daripada kawasan yang kita sebut kawasan berisiko tinggi. Dia ada 6 mungkin yang kita pilih dalam negeri Perlis ni. Sekarang kita buat pencegahan, saya penolong pengarah pencegahan. Prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada mengubat. Apa penyakit pun tanya doktor, doktor kata mencegah lebih baik daripada mengubat. Aku lahu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di penghujung forum kita pada malam ni. Jadi saya bagi selaku moderator pada malam ni, mewakili kedua-dua ahli panel, memohon maaf sekiranya sepanjang kami berforum pada malam ni ada terkasar bahasa yang menyinggung pihak, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak agensi anti dadah kebangsaan Cawangan Negeri Perlis dan juga Tengkuasa Masjid Al-Mustaqim yang telah menganjurkan forum pada malam ni, yang beri peluang kepada kami untuk memberikan pandangan-pandangan yang bernasidu. Dan apapun dalam tajuk kita hidup sihat masyarakat sejahtera ini, ada seperti mana yang Al-Fadhil Ustaz Fadilatul Ustaz Ahmad Sirajuddin sebut tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika wa li nafsika 'alaika haqqan wa nafsika wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulli haqqin haqqahu. 3 perkara ni kalau kita tunaikan tanggungjawab dan haknya yang sebenarnya, insya-Allah maka jadilah hidup kita sihat dan juga masyarakat sejahtera. Dan jagalah diri kita, jagalah anak-anak kita, dan jagalah masyarakat kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.